Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, saya Cikgu Khairul Hisam. Okey, saya akan sambung ah, pembelajaran untuk sejarah tingkatan 3 kita iaitu 1.3 iaitu persaingan antara kuasa barat. Persaingan antara kuasa barat untuk mendapatkan tanah jajahan. Nampak kan tajuk? Saya elak sikit. Nampak kan tajuk? Tu. Okey, nampak tajuk. Persaingan antara kuasa barat untuk menjabat tanah jajahan. Sebelum kita dah belajar iaitu faktor-faktor kedatangan kuasa barat. Kan faktor-faktor kedatangan kuasa barat. Daripada tahun abad ke-16 hingga ke abad ke-20. Lepas tu kita yang untuk tajuk ni kita akan tengok persaingan antara kuasa barat untuk mendapatkan tanah jajahan. Bersaing antara kuasa barat itulah. Jadi contoh kuasa ni nak dekat mana, kuasa ni nak dekat mana. Okey, kita akan tengok satu per satu. Okey. Okey, kita tengok okey, tengok daripada segi pengenalan dia. Uh, Salah satunya kenapa mereka nak ni sebab mereka kenapa mereka berlumba-lumba. Persaingan tu maknanya berlumba-lumba lah tu. Sebab salah satu kepentingan ekonomi masing-masing. Sebab mereka nak kau ekonomi masing-masing kan. Okey, contohnya antara negara-negara Eropah yang pernah datang lah kan. Antaranya Sepanyol, Perancis, Britain, Rusia, dan juga Amerika Syarikat, Jerman, Belgium. Persaingan ini menimbulkan kebimbangan kerana negeri-negeri Melayu, Sarawak, Sabah dan Sabah kaya dengan bahan mentah dan merupakan kawasan pasaran yang penting. Satu kaya dengan bahan mentah. Satu lagi kawasan yang strategik. Pasaran yang penting maknanya strategik. Berada di tepi laut, kawasan perjalanan antara negeri nak pergi ke China dan memang strategik, benar-benar strategik negara macam negara kita, tanah Melayu terutamanya, terutama Melayu dan juga Sabah dan Sarawak. Okey, kita tengok ni contoh. Ni peta. Contoh ni Britain, ni Belanda, ni Perancis, ni Sepanyol, Portugal. Mereka dekat-dekat ya sebenarnya, tapi antara mereka ni bersaing untuk dapatkan kuasa di negeri-negeri Melayu. Okey, kita tengok yang ni. Okey, kita tengok yang ni. Ya, akan nampak Contohnya Perancis. Meluaskan kuasanya di Indo-China. Indo-China ni macam cikgu terangkan dia merangkumi 3 negara kalau sekarang iaitu Vietnam, Laos dan juga Kemboja. Jadi awak boleh buat catatan kalau soalan tanya Indo-China tu apa. Jadi awak tahu Indo-China tu iaitu Laos, Vietnam dan juga Kemboja dan merancang membina terusan di segenting Kera. Awak nampak peta dia ni. Dalam buku teks awak ada. Okey. Yang satunya Rusia. Rusia berhasrat untuk membuka penempatan di ujung salang. Di ujung salang. Ni. Manakala Jerman. Jerman nak kawasan mana? Jerman nak Pulau Langkawi. Ni. Berusaha mendapatkan. Amerika Syarikat. Dia nak ke mana? Dia nak Terengganu. Banyak tempat di tanah Melayu. Terutama di tanah Melayu. Indo-China tadi pun sama. Di Asia Tenggara. Secara keseluruhannya Asia Tenggara lah. Okey, manakala Brooke, keluarga Brooke. Ni keluarga Brooke. Okey. Kalau awak tengok keluarga Brooke, pihak persendirian iaitu keluarga Brooke menguasai wilayah Sarawak pada tahun 1853 hingga 1905 dan memperluas kawasan mereka sehingga sempadan Brunei. Macam kita tahu, keluarga Brooke memang dia menjajah Sarawak sehingga diberikan kembali kepada pihak British. Okey. Dan yang seterusnya syarikat Borneo Utara British SBUB membeli wilayah-wilayah Sabah daripada Sultan
Brunei dan Sultan Sulu. Mereka beli wilayah-wilayah yang mereka rasakan benda ni menguntungkan mereka melalui konsep pajakan. Konsep pajakan. Nanti akan ada tajuk yang seterusnya. Okey, yang seterusnya Belanda. Okey, tengok yang seterusnya Belanda. Dia ambil kat mana? Dekat Hindia Timur ataupun di kawasan Jawa kan, kawasan Jawa, Belanda. Beliau berusaha mendapatkan seluruh kepulauan Hindia Timur. Okey. Okey, manakala Portugis. Portugis Timor Leste. Ataupun kalau zaman dulu nama dia Timor Timor. Sebelum mereka merdeka, nama Timor. Selepas mereka merdeka, mereka tukar nama kepada Timor Leste. Mereka merdeka daripada Indonesia. Portugis, penjajah mereka adalah Portugis. Dan juga Sepanyol menakluki Kesultanan Sulu. Tersasar pula cikgu. Kesultanan Sulu. Ni di Filipina. Jadi awak boleh rujuk betul kan? Awak boleh rujuk betul. Tengok. Ni contoh kan. Kuasa-kuasa yang ingin mendapatkan dan British. Lupa pula kuasa utama. British menjadikan Kesultanan Sulu. Kesultanan Brunei sebagai sebuah negeri naungan British. Yang kuasa-kuasa besar ni, yang nak kawasan mana ni? Ni. Yang ditunjukkan oleh, awak boleh rujuk balik dekat buku teks awak. Awak boleh tengok balik dekat buku teks. Contoh kuasa-kuasa yang ada yang dapat, ada yang tak dapat. Macam keluarga Beruk, dia dapat. Di Sarawak, macam SPUB dapat. Okey. Macam ada negeri yang tak dapat. Tapi kalau di tanah Melayu, macam kita tahu, memang secara keseluruhannya oleh pihak British. Kalau Belanda, macam kita tahu, Belanda pun sama. Belanda memang Indonesia tu mereka dapat. Mereka dapat kan. Contoh di Kepulauan Jawa. Okey. Yang ni awak boleh rujuk buku teks awak sendiri. Memang ada peta ni, awak boleh tengok balik benda ni. Okey. Yang ni untuk latihan awak boleh buat lah. Untuk kat rumah nanti senaraikan kuasa lain selain Britain yang turut bersaing menyertai perlumbaan mendapatkan tanah jajahan di Asia Tenggara. Boleh tulis balik. Okey. Okey, untuk tajuk ni sampai sini saja cikgu terangkan untuk tajuk persaingan antara kuasa barat untuk mendapatkan tanah jajahan. Okey. Dan untuk tajuk yang seterusnya kita akan berjumpa bagi video yang seterusnya. Okey, dan saya harap awak faham apa yang saya terangkan ni. Kalau tak faham boleh tanya di ruangan komen dan juga kalau pelajar sekolah saya Darul Ihsan, dia boleh PM saya. Okey. Dan saya harap video ni sangat bermanfaat kepada semua pelajar tingkatan 3 yang mempelajari sejarah tingkatan 3. Okey, sekian. Terima kasih.